Mengikut peraturan WTO yang saya rasa pernah kita baca dalam satu jurnal mengenai yang mengenal pasti tentang kod HS ini untuk tujuan kawalan kastam, saya nak bertanya pada pihak kementerian, adakah ini dikuatkuasakan ataupun menjadi perhatian pihak kementerian yang terlibat? Dalam contoh di Amerika dan di Kanada, Help Canada, suatu NGO yang sangat berefektif, telah menarik balik 180,000 permainan kanak-kanak yang berkemungkinan dan telah terbukti kanak-kanak menghadapi ancaman tercekik, ya. Dan 180,000 unit telah ditarik balik daripada pasaran. Kita melihat begitu efektif penguatkuasaan. Dan demikian juga di Amerika Syarikat, mereka menarik balik lebih kurang 210,000 pasang selipar kanak-kanak yang ada didapati kandungan plumbum yang tinggi. Selipar kanak-kanak yang juga mudah dalam negara kita dibeli, sama ada di musim perayaan ataupun dalam hari-hari biasa, di kedai-kedai ataupun di pasar-pasar malam. Dan juga bagi orang dewasa, sebagai contoh hari ini selipar separa kasut yang berjenama Croc sebagai contoh yang begitu popular. Adakah sebagai contohnya kementerian memantau sama ada ia mengandungi jumlah plumbum yang tinggi? Kemudian juga berlaku beberapa skandal dan krisis di Amerika tentang juga bahan-bahan tulisan alat-alat sekolah yang satu waktu dulu kita melihat dan masih lagi dibeli sehari ini, tentang jenama-jenama seperti pensel color, pensel berwarna, alat pemadam dan juga alat-alat tulis yang lain yang dikatakan memiliki alat kandungan plumbum yang di luar kawalan. Jadi saya mengharap dengan isu-isu seperti ini kita dapat lebih fokus dan lebih serius dalam memantau, apatah lagi ianya sangat terdedah kepada kanak-kanak yang sama ada di rumah ataupun yang sekarang berada di sekolah-sekolah yang menggunakan alat-alat tulis yang tidak terkawal ini. Silakan. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Muhammad Kubang Krian. Kita sebenarnya dalam mengimport barangan-barangan dalam negara kita ini, yang diberikan perhatian selama ini ialah bahan-bahan makanan dan juga bahan-bahan yang berkaitan dengan obat-obatan. Kita memastikan sumbernya yang selamat dan juga labelingnya yang clear, yang jelas supaya pembeli ataupun pengguna mudah untuk mengesan kalau ada bahan-bahan yang tidak selamat. Dalam konteks barangan permainan kanak-kanak ini, pertamanya kita tidak melihat satu pelabelan yang sesuai, ya. Dan keduanya, kita tidak nampak satu keupayaan untuk membuat penyelidikan makmal, ya, untuk mengesan jumlah bahan kimia di dalam permainan-permainan tersebut. Jadi apakah Kubang Krian menyebut perkara ini pada masa ini untuk mencadangkan kepada kerajaan memastikan suatu sistem pelabelan barangan yang jelas, dan juga mencadangkan kalau belum ada proses untuk menganalisis kandungan bahan-bahan bahaya ini di peringkat kemasukan barang-barangan tersebut daripada luar negara. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya daripada Kuala Krai yang juga seorang doktor yang spesialis dalam bidang kesihatan awam, ya. Dan beliau telah membangkitkan satu isu yang cukup baik dan relevan, dan saya bercadang untuk memasukkan celahan beliau dan apa yang fakta-fakta yang beliau kemukakan tadi
sebahagian daripada ucapan saya yang juga saya minta menteri untuk menjawab nanti, kerana isu perlabelan ini juga termasuk di dalam section-section yang penting di dalam perkara ini, iaitu kalau tidak silap saya tentang section 5 yang meletakkan bahawa isu pelabelan, penerbitan, periklanan itu menjadi suatu yang teras dalam akta ini. Laluan. Ya. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Kuban Krian. Saya ingin bertanya kepada Kuban Krian, adakah Kuban Krian sedar bahawa dalam negara kita ni sekarang seolah-olah tidak ada satu kawalan terhadap kanak-kanak ini dari segi kepenggunaan, ya? Oleh kerana kita lihat kanak-kanak kita terdedah kepada bahan-bahan makanan yang begitu tidak sihat, ya? Itu junk food ini. Junk food ini dulu telah banyak kali diperkatakan, tetapi saya tidak melihat satu regulasi yang tegas, pengawalan yang tegas dengan junk food, sehingga kan dalam bas sekolah pun ada dijual junk food. Ya, junk food ini adalah makanan sampah yang tidak ada nilai nutrisinya, malah membahayakan kerana dalamnya ada colouring, iaitu pewarna, kemudian ada preservatif, bahan pengawet dan juga perasa, yang memang sangat bahaya. Dan sebenarnya pun kalau di negara-negara maju memang telah, orang kata telah di ban atau tidak dibenarkan, tetapi negara kita berleluasa. Kalau dalam kantin sekolah pun kadang-kadang kita jumpa, tetapi sekarang ini oleh kerana mungkin kantin sekolah tu kalau ada pihak sekolah yang prihatin maka tidak dibenarkan, tetapi di luar sekolah, ya, rumah-rumah, ya, buka gerai-gerai kecil, depan rumah dia, tepi depan pagar dia, menjual bahan-bahan junk food ni kepada kanak-kanak sekolah. Begitu juga dengan air yang berwarna, cordial. Setakat pengalaman saya pergi ke negara luar, terutama negara barat, cordial ni kita tak jumpa atas rak dalam supermarket mereka. Ya, tidak jumpa. Kalau ada pun mungkin di hujung, di bawah, tercorok gitu. Tetapi yang ada mereka adalah jus, dan mereka melabelkan situ 100% jus ke 80% dan sebagainya. Tetapi kita ni cordial ni daripada warna biru, hijau, merah, kuning semua ada, ya, dan semua ni adalah tidak ada nilai nutrisi. Jadi saya mengharapkan supaya Kuban Krian menyeru kepada pihak kerajaan supaya ada satu usaha, ya, program, ya, untuk memastikan kanak-kanak kita, terutama pelajar-pelajar, mendapat makanan yang sihat, dan makanan sampah ni memang benar-benar ambil satu ketegasan untuk tidak dibenarkan dijual kepada mereka. Terima kasih. Datuk Ketua, saya juga ucap terima kasih kepada sahabat saya daripada Titi Wangsa yang juga membawa satu isu yang penting, yang saya juga mengharapkan supaya pihak kementerian mengambil perhatian yang serius. Dan Titi Wangsa jugalah seorang doktor perubatan yang tentu jauh lebih arif daripada saya sendiri dalam menilai hal-hal yang seperti ini. Memang saya akui, sebagai contoh minuman-minuman cordial ini, saya masih ingat lagi jenama Redman dulu, untuk dibuat sirap, ya. Kalau kita bibir ni kurang merah, minum Redman itu akan hampir 2-3 jam bibir kita akan kekal merah, ya. Macam pekan. Yang saya rasa yang dianugerahkan oleh Allah bibir yang cantik, bukan untuk menghina, ya. Jadi saya mengharapkan seorang lagi doktor di belakang, ya, bangun. Ya. Satu lagi.